أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
agamawan, sahabat saya sendiri yang merupakan juga kekanda saya, iaitu Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati. Selamat datang Prof. Terima kasih. Jadi kita insyaAllah hari ini kita agak berbeza dari sudut tajuk yang akan kita discuss bersama-sama, kerana tak ramai yang akan menyentuh tentang bagaimana seseorang itu menguasai minda, ataupun dalam bahasa yang biasa, bagaimana kita nak kontrol apa yang kita fikir supaya apa yang kita terjemahkan dalam tindakan itu adalah sesuatu yang dilihat mendapat keberkatan lah, terutamanya sebagai satu ibadah. Kadang-kadang kenapa Prof? Kadang-kadang kita terfikir sebab kadang-kadang kita ni ada ilmu, apatah lagi kita ada iman. Tapi kadang-kadang bila kita melihat perilaku seseorang, dia tidak mencerminkan yang datang itu dari satu fikrah ataupun dorongan itu datang daripada minda yang orang kata diterobos dengan baiknya. Jadi ada beza dengan makhluk lain. Allah anugerahkan setiap manusia itu dengan akal fikiran, tetapi orang kata apa, tonjolan perilaku tu kadang-kadang tidak menampakkan apa yang sebenarnya. InsyaAllah hari ini kita akan cuba membandingkan fungsi menguasai minda ini dari perspektif perundangan dan juga syariah itu sendiri. Sebab kalau saya daripada undang-undang ni Prof, dia ada sesuatu orang kata perlindungan. Contohnya kalau kategori manusia tu yang kalau warga emas yang telah mengalami demensia contohnya, kadang-kadang tu apa yang dia buat keputusan tu tak datang dengan secara sukarela, ya. Ada pengaruh daripada yang ada hubungan rapat dengan dia untuk membuat keputusan. Itu kalau warga emas, ya. Kalau anak-anak yang tak mencapai umur baligh kadang-kadang sudah tentulah tidak dapat berfikir dengan baik. Kadang-kadang yang adult macam kita ni pun dah hampir warga emas insya-Allah. Pun kadang-kadang hampir ya, saya dah warga emas dah kot. So kadang-kadang kita yang dewasa pun kadang-kadang dorongan melakukan perilaku itu tidak mencerminkan kita betul-betul menguasai minda. Ya. Jadi hari ini saya, sebelum saya pass mic ni kepada yang berbahagia Prof, saya dapat satu permintaan lah daripada alumni bersekutu Kolej Profesional Baitul Mal. Kita ada alumni bersekutu Prof. Okey, alhamdulillah. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ma'had Hamidiyah. Mereka ni merupakan alumni bersekutu kita dan mereka minta saya menyampaikan selamat Hari Guru khas kepada guru-guru mereka. Alhamdulillah. Ayahanda pengetua dan khas cikgu perakaunan mereka lah, Cikgu Rosli katanya. Ya. Aktiviti luar sana, hari ini hari yang sesuai lah untuk mengaturkan pensyarah-pensyarah KPB dengan saya pun nak ucap selamat hari guru lah kepada Prof Sharifah. Ya, sama juga, saya juga kepada Prof Datuk Dr. Inayah ya, dan semua para pendidik kita, selamat Hari Guru. InsyaAllah terus menjadi pendidik yang dedikasi, mudah-mudahan Allah terima amal salih semuanya ya. Ramai ni sahabat-sahabat kita di luar sana dari pelosok, saya rasa mungkin ada daripada luar negara. Rakan-rakan sahabat lama saya daripada Sekolah Menengah Irsyad pun turut bersiaran, kolej-kolej Islam dan sebagainya. Jadi mereka sangat teruja lah nak melihat Prof. Yang pertama tu bagaimana harus kita menggunakan akal tu Prof dalam sesuatu. Sebab kalau dalam Quran banyak disebut Al-Hakim, Wal-Alim, yang juga reflect kepada akal. Tapi lebih baik berfikir seminit daripada kita tak fikir langsung, kerana 60 saat itu sangat berharga. Jadi kalau Prof boleh huraikan keharusan kita untuk menggunakan akal tu. Tafadhali Prof. Terima kasih banyak Prof Datuk Dr. Nur Inayah Yaakob selaku rektor kepada Kolej Profesional Baitul Mal, Majlis Agama Islam Live Persekutuan dan seluruh penonton kita, anak-anak penuntut kita Kolej Profesional Baitul Mal, semualah yang dapat bersama-sama dengan kita pada kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya terlebih dahulu juga rasa macam tak kena, macam tak lengkap gitu kan. Prof Datuk kalau tak ucap juga selamat Hari Pendidik, Hari Guru pada semua pendidik guru kita, pensyarah, pejualan namanya ya, ustaz segala macamnya yang menghulurkan, memberikan segala ilmu dalam macam-macam bentuk seluruh negara kita lah ya. Mudah-mudahan kita terus dedikasi dan juga kita berada dalam bulan Ramadan ni, bulan yang banyak menggunakan akal sebenarnya kan. Banyak menggunakan akal kita dan kita juga berada dalam suasana PKP, COVID-19 ni semua ada kaitan dengan akal fikiran yang kalau kita tak jaga kesihatan, kita bimbang, dia boleh menjejaskan dan kajian-kajian nampaknya dah mula dibuat dah tentang kaitan penyakit COVID-19 ini dengan otak, dengan akal kan. Begitu juga berada dalam suasana PKP ni kan, pun macam-macam boleh mengganggu fikiran pun ada, yang kemudiannya mengganggu emosi. Jadi kita semua ni dalam masa yang singkat ini nak mudah-mudahan memanfaatkan anugerah yang Allah SWT bagi kepada kita ni, nikmat yang tersangat tinggi yang menurut Ibnu Khaldun misalnya dalam kitab Muqaddimah dia, bila Allah Subhanahu Wa Taala kan menyebut di dalam surah At-Tin ayat 4, bila disebutkan tentang bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya Allah Subhanahu Taala itu telah menjadikan kamu, menjadikan kita semua ini dengan sebaik-baik kejadian. Apa maksud sebaik-baik kejadian tu? Jadi pandangan ulama Ibnu Katsir termasuklah juga dalam kitab Ibnu Khaldun yang saya sebutkan tadi dalam mukadimah anak-anak kan, dia mengatakan satu daripada keistimewaan manusia tu yang dikatakan sebaik-baik kejadian itu ialah terletak pada akalnya. Terletak pada akal fikirannya. Orang kita kaitkan bahasa kita ya Datuk, dah semua akal fikiran dikaitkan, dikawinkan dua perkataan tu. Kadang-kadang disebut akal budi. Maknanya dia tak fikir-fikir je, tapi dia juga ada mengeluarkan tindakan daripada akal tersebut. Jadi Ibnu Khaldun kata inilah satu daripada unsur penting yang menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Walaupun secara anatominya, secara fisiologinya kalau kita baca sikit fakta, just a quick info tentang otak, maka kita dapati bahawa otak manusia ni, orang dewasa macam kita, lebih kurang berat dia 1.5 kilo je, which takes 2% of our whole weight, kesemua berat kita ni. Dia kecil je, tetapi dia consume 20% of our energy. Kita bila banyak menggunakan akal, kita menggunakan lebih kurang 20% daripada tenaga kita. Dan dia consume 25% glukos dalam tubuh badan kita. Sebab itu nampak kecil, tapi bila kita kira dia punya saluran darah dia kan, daripada one end to another end anak-anak kan, daripada satu ujung ke satu ujung, dikatakan panjang dia tu sampai boleh half nak naik moon dah. Dah boleh naik ke bulan dah. Tengok kaya yang Allah SWT. Itu belum cerita berseliratnya neuron-neuron segala macam yang dalam tu. Sebab itu saya teringatlah bila tanya tentang keharusan menggunakan akal. Sebenarnya Datuk, dia bukan lagi keharusan, dia menjadi kewajipan menggunakan akal. Bila kata kewajipan tu maknanya apa? Maknanya kerana akal itulah kita berbeza dengan kejadian-kejadian Allah yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab itu kata Pak Hamka saya teringat, kalau dia kata kalau sekadar hidup, kera di hutan juga hidup, dia kata. Kalau sekadar bekerja, kerbau di sawah juga membajak, katanya kan. Jadi maknanya apa bezanya manusia ini yang juga hidup, sudah tentu tidak sama dengan kera di hutan yang hidup. Sudah tentu manusia ini yang bekerja tidak sama bekerja manusia yang berakal itu dengan kerbau di sawah yang juga membajak menggunakan tenaganya. Kenapa? Kerana daripada kewajipan akal itulah lahirnya taklif.
lahirnya berbagai bentuk tindakan-tindakan. Sebab itu kalau Datuk kata tadi menurut perundangan ataupun menurut syariah, maka kita ada hukum sekiranya tidak ada akal, antaranya dalam 3 kondisi kan, yang mana hadis Nabi SAW menyebutkan rufi'al qalam an salas. Terangkat kalam tu, maknanya tak dicatatkan dosa, pahala, taklif, tanggungjawab lah. Kalau tak ada akal, apa dia 3 tu? Kan kanak-kanak as-sabi hatta yablugh. Kanak-kanak sehinggalah dia tu baligh. Nanti dah baligh, baru ada tanggungjawab. Pasal otaknya itu dah hidup. Dia dah melalui proses yang dinamakan mumayyiz kan. Maknanya boleh beza betul, salah. Baru boleh ada kewajipan ke atasnya. Kemudian dikatakan lagi al-majnun hatta yahtalim. Orang yang gila sehinggalah dia sedar kan. Selama dia tu gila maka tak dianggaplah dia itu sebagai orang yang berakal kan. Jadi inilah di antara perkara lah kalau kita tengok bagaimana dalam Islam juga menyebutkan ayat yang pertama lah nak mengatakan akal ni wajib guna lah kan. Nanti kita cerita, iaitu pertamanya Allah dah tunjukkan wajib guna tu bila ayat yang mula-mula turun kepada baginda Rasul SAW ialah surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq tu dia mulakan dengan perkataan Iqra. Bacalah. Baca tak pakai dengan hidung, baca tak pakai dengan lutut kan. Dia cakap lutut, teringat orang tua-tua dia kata bila hang tak pakai otak, otak hang tang lutut kau. Kan, tu seolah-olah tak letak otak pada tempatnya yang tinggi sekali. Kepala tu subhanallah. Otak tu Allah anugerahkan dengan kebaikan-kebaikannya yang dahsyat tu, yang memberi pelbagai perkara, bukan sekadar membezakan baik dan buruk, tapi bagi gembira kat kita. Kita tengah cakap ni, kita tengah guna otak, tengah guna akal ni kan Prof kan, dan juga sedang memberi kegembiraan kepada kita. Kerana dapat tengok wajah Prof, dapat kita berkongsi dengan rakan-rakan kita, dan akal juga boleh menyebabkan kita jadi sedih juga. Kalau kita memikirkan sesuatu yang negatif banyak, overthink tentang sesuatu yang tak elok, yang terlalu bimbang tentang sesuatu pun, dia boleh menimbulkan kegusaran dalam diri kita. Tengoklah kepentingan ini, dia boleh menjadikan kita gembira, dia boleh menentukan emosi kita, sehingga boleh menghasilkan kajian-kajian yang berkaitan dengan mental health, kajian akal. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, ayat yang pertama itu menunjukkan bahawa satu indikasi yang sangat terang bahawa akal itu wajib digunakan dengan lafaz yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran pun. Kalau kita belajar bahasa Arab tu digunakan lafaz ataupun gramarnya secara perintah, Iqra, bacalah. Dan Iqra itu pula disebut sebanyak 2 kali dalam ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, dengan maksud bukan sekadar buka dan baca, tetapi ditafsirkan lanjut dengan menta'akul, menilai, mengkaji. I mean, not just read dalam bahasa kita baca, tetapi mendalam lagi maknanya kan. Pertama ayat disebut baca dengan nama Tuhanmu, kemudian diulang lagi Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah lagi dengan Tuhanmu yang maha mulia itu. Jadi itu satu perkara yang memberikan indikasi Datuk kan kepada kita bahawa peri pentingnya, dan kita haruslah pagi ni saya fikir bersyukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita nikmat akal ini dengan kapasitinya, dengan memori yang Allah beri itu, yang banyak boleh masuk, tak boleh nak kira tu, yang kadang-kadang kita boleh ingat benda zaman sekolah. Tadi Prof kata ada kawan-kawan zaman sekolah dan sebagainya tu, kita boleh ingat zaman dulu-dulu tu, yang kalau kita ingat pula dia boleh menimbulkan perasaan-perasaan baik dalam diri kita, atau perasaan-perasaan sebaliknya dalam diri kita, dan kita boleh merancang pula masa depan kita. Ini yang membezakan akal manusia dengan akal haiwan. Kita boleh merancang apa kita nak lakukan, kita boleh multitasking pula. Lepas
sambil sambil cakap, sambil membaca, sambil tengok keliling, ada orang kat depan rumah aku, sambil ni, sambil basuh boleh masak dan sebagainya. Terutamanya akal orang perempuan, orang kata kan, otak orang perempuan fisiologinya berbeza dengan orang lelaki, which is very interesting, tentang satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga kajian mengatakan bahawa akal manusia ini dia boleh lihat 360 darjah. Dia bukan boleh tengok depan aja dengan deria mata, tetapi belakang dia tak nampak pun kadang-kadang akal boleh bagi signal. Bila rasa macam ada orang aja kat belakang, meremang bulu roma malam-malam. Padahal mata tak ada kat belakang kita, tapi akal kita bagi signal. See how beautiful the creation of Allah Subhanahu Wa Taala in our body, in our life. Jadi saya fikir kewajipan kita menggunakan akal ini, wajiblah kita pagi-pagi hari ini kan, seminit berfikir ni, macam kata Prof tadi kan, sebab ada kata-kata hukama yang menyebut tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanatin. Fikir sejenak lebih baik daripada kalau kita beribadat setahun tapi kita auto mode dalam ibadat kita. Kita auto mode kan Datuk kan? Ya. Otak separa sedar, auto mode, maknanya dia jalan je, kita pun tak tahu apa berlaku. Tu yang semayang 3 rakaat tu, lepas tu habis semayang bagi salam, aku tadi baca tayat awal ke tak? Dia auto mode. So bila Allah ajar pula kita supaya yes, bila you dah buat sesuatu berkali-kali berulang-ulang, akal itu boleh jadi begitu sekali, maka diinjak pula dalam akal itu, dalam ibadat tu, dalam syariat tu. Bila kamu salat, kamu kena ada khusyuk. Dia balancekan pula auto mode tadi tu, yang boleh jalan aja, semayang aja 2 rakaat, 3 rakaat, pasal dah buat daripada kecil. Macam kita drive lah, kita driving nak pergi office daripada rumah, kita dah biasa tu lah jalan kita. Kita dah tak payah fikir apa, sambil bercakap, sambil dengar radio, kita boleh drive aja. Tapi tiba-tiba jalan tu dilencongkan. Baru kita nak jalan mana ni? Baru otak kita disedarkan. Kan? Jadi dalam syariat pun begitu juga. Ini saya hanya menggambarkanlah sedikit daripada kejadian Allah beri kepada kita, dan kemudian bagaimana kejadian itu pula dicantikkan dengan hukum syariat, dengan kaedah-kaedah dalam amalan kehidupan kita, sehingga kemudiannya kita dapat pula mengawal akal kita itu. Dan itulah menjadikan akal kita itu sangat berbeza daripada ciptaan otak haiwan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Prof. Saya dapat banyak ilmu, walaupun Prof kata tadi otak tu sebahagiannya kecil daripada anatomi yang lain. Saya harap otak saya ni tak kecil lah kan untuk dapat ilmu Prof yang banyak tadi tu. Tapi betul Dia Prof. size saja kecil, tapi dia punya memory dia, dia punya TB dia besar. Cuma Prof, dari sudut perundangan, betul yang Prof kata tadi, kita ada akta khas untuk mental act. Kalau tak silap saya, dalam section yang sekian ada menyebut bahagian-bahagian mental manusia yang dianggap ada masalah mental. Jadi undang-undang situ menyebut 1/2, 1/4. Sebab tu orang lama-lama sebut 3 suku tu betul. Kita ada 3/4 tu memang ada istilah undang-undang kan. Dan 4/4 lah keseluruhan ada sakit mental. Jadi dari sudut perundangan, kadang-kadang kita tak boleh lihat sama ada kita ni suffering which part of quarter tu. Sebab scientifically Prof pun maklum kita ni nampak normal, tapi ada perpuluhan yang menunjukkan kemurungan tu telah menyebabkan stressful of mind. Tapi tak apa, itu perkara yang kedua. Cuma saya nak Prof kongsi lah sebab para isteri banyak mengatakan bahawa kadang-kadang mereka terpaksa ikutlah, sebab kita orang Islam ni antara syarat masuk syurga adalah mentaati suami, ibu bapa, of course lah khalik tu yang pertama kan. Tapi saya lebih suka juga nak kata suami pun kadang-kadang ada juga mengalami kemurungan. Yalah, dia interchange kan Prof kan. Adakah itu disebabkan oleh peranan tak boleh kuasai minda? Sebab kadang-kadang tu
mungkin Prof boleh share dengan sahabat-sahabat kita di luar sana bagaimana nak menjaga, memelihara agar akal tu dia dapat kita jaga supaya kita boleh amalkan keseluruhan sifat-sifat yang Allah Nabi suruh tu kan. Yalah sebab macam Prof sebut tadi kan, kalau bahasa utara kata otak tak kat lutut kan. Tapi yalah kadang-kadang ada PhD, ada master ya, kita seorang accountant tetapi kita tak boleh berfikir dengan baik. Tapi adakah di mana struktur otak tu supaya dipelihara? Sebab anatomi manusia ni saya rasa dia berkait ya. Kita tak boleh, kalau kelipan sebelah mata mungkin boleh lah Prof kan. Tapi kadang-kadang yang ada dua benda ni tak boleh buat dua-dua, tak boleh buat satu. Kan saya pun tak tahu yang satu boleh buat dua, yang satu tak boleh buat dua-dua kan. Jadi minta Prof share macam mana kita nak jaga akal tu sebenarnya. Supaya apa yang kita buat dia akan menunjukkan daripada pemikiran yang mendapat keberkatan. Terima kasih Prof. Betul. Baik, terima kasih. Bagus sangat soalan Datuk tu kan. Dia sebenarnya begini. Bila kita bercakap tentang akal fikiran, akal ini dia harus diberi makan lah untuk menjaga kesihatan dia. Dan makan bagi akal itu seperti yang kita sebutkan tadi, akal tu dikawinkan dengan fikir. Jadi fikir itu pula dikawinkan dengan ikra, bacalah. Maksudnya akal itu harus dihidupkan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Jadi kalau nak dikaitkan dengan apa-apa juga masalah lah. Pertama sekali kita balik kepada ikra tadi, iaitu mesti ada ilmu pengetahuan. Sebab itu kalau kita lihat misalnya para sahabat kan, termasuklah ilmu rumah tangga lah. Kita dulu panggil sains rumah tangga kan, siap ada kurikulum dia, ada kursus dia kan. Maknanya rumah tangga tu bukan perkara yang kita harus anggap kecil tetapi besar, penting dalam hidup. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ni, banyak isu-isu di bawah PKP ni kan, bila semua duduk dalam rumah, muka tu je aku tengok, pagi aku tengok muka kau, tengah hari ke kau, petang ke kau tidur, aku masak, kau tidur, aku kan. Jadi ni otak ni berjalan ni, kadang-kadang tengah semayang pun ingat nak masak apa kan. Jadi ini semua, ini pun memerlukan kepada ilmu kan. Jangan kata tak memerlukan kepada ilmu. Ilmu macam mana kita nak menyeimbangkan kehidupan, ilmu macam mana kita nak mengajak orang lain bersama dengan kita menjadi apa yang orang Melayu juga sebut, pandai orang Melayu ni kan, kita semua ni bahasa-bahasa kita ni semua indah-indah kan, kita sebut kaki tangan kita ada, semua orang ada dua tangan, ada dua kaki kan, betul tak? Betul. Saja nak gusik kan. Kita semua ada dua tangan, kita semua ada dua kaki. Jadi kalau dua tangan dua kaki ni aja memang tak tercapai lah. Kalau Prof sebut pasal orang perempuan kena itu kena ni, memang tak tercapai. Tapi kita ada kaki tangan. Erti kaki tangan ni lah, ada orang lain hulurkan kakinya, ada orang lain hulurkan tangannya. Bahasa hari ni kalau kita bekerja, kita kata staff, kita kata personal. Ini dia hulurkan bantuan dia dengan kaki dia, dengan tangan dia, dia keluar pergi beli barang, dia cari nafkah. Inilah benda yang perlu ada. Dan itu berbalik kepada ilmu. Ilmu tanggungjawab, ilmu melaksanakan sesuatu, ilmu menyeimbangkan sesuatu, ilmu berfikir tentang sesuatu. Saya tak katalah semua orang perfect dalam hal ni, termasuk diri saya sendiri ya. Kerana akal kita manusia ini tahap dia, keadaan dia berbeza-beza, dan akal dia tak hidup sendiri, dia hidup lagi dengan kawan-kawan dia yang lain, iaitu senses yang ada pada kita. Mata, telinga ni semua ni bantu akal. And yang bantu akal paling kuat sekali adalah hati kita. Ini sangat penting. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia menyebut, carilah hati kamu pada 3 tempat. Dia kata carilah hati kamu, tetapi hati tak boleh bergerak tanpa akal. Ia masing-masing, akal hantar signal pada hati, hati hantar signal pada akal. Jangan katalah siapa start dulu, macam ayam dengan telur, siapa beranak dulu, siapa keluar dulu, tak payahlah. Dia bekerja sama dua ni.
Hati tak bergerak tanpa akal. Akal tak boleh bergerak tanpa hati. Akal kata aku nak bangun pukul sekian-sekian. Hati pun letak niat. Lah aku nak bangun awal lagi ni, nak buat ni. So sebab itu kata Imam Al-Ghazali, carilah hati kamu pada 3 tempat. Saya boleh sebutkan, misal kata kita nak jaga kesihatan mental kita tu dengan ilmu satu yang kita tahu, dengan pemakanan tu biarlah orang-orang yang dalam pakar-pakarnya menyebutkan tentang makan makanan yang boleh menjamin akal kita. Ya betul, lagi kita dah meningkat usia ni kan Prof muda lagi, saya dah 5 series kan. Ingatan dah makin kurang, apa dah makin lemah, letak benda apa tak ingat kadang-kadang tu kan. Dah pergi depan peti sejuk dah Prof, dah pergi depan peti sejuk, dah buka dah, lepas tu fikir aku nak ambil apa lah tadi, dah depan peti sejuk dah tapi tak tahu nak ambil apa. Aku nak ambil apa tadi. Jadi ini kadang-kadang ingatan-ingatan tu dah kurang. So ada makanannya, ada ilmunya dan ada juga amalannya. Saya balik pada yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi Prof. Sebab bagi saya itu adalah terapi yang diajar dalam ajaran kita. Dalam Islam mengajarkan kita ibadat-ibadat ini penuh dengan terapi yang semuanya actually membawa kepada kesihatan akal fikiran, membawa kepada kesihatan akal budi. Iaitu dia kata carilah hatimu dan akalmu, bagi saya ini menambah kepada akal pada 3 tempat. Iaitu pertama pada Al-Quran. Baca Quran. Betul, kita tak tahu ayat Iqra yang pertama kalau kita tidak baca Quran. Kita tidak akan memahami apa yang terkandung di dalam ayat yang pertama itu sekiranya kita tidak membaca Al-Quran. Dan once kita membaca Al-Quran, actually kita menggerakkan akal fikiran kita. Dan bukan sekadar menggerakkan akal fikiran kita digerakkan untuk melihat perkara-perkara yang ada di dalam akal kita. Contoh, akal kita bercakap, bertanya, ya, tak ada orang ingat aku, contoh, ya, aku buat apa-apa tak ada orang kisah kat aku, contoh. Maka dalam Al-Quran ini bila kita jumpa ayatnya, Allah menjawab apa yang ditanya oleh akal itu. Seolah-olah memberi jawapan kepada apa yang difikirkan oleh seseorang itu. Apa yang terlintas dalam hati seseorang itu. Kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kau ingat aku. Siapa kata tak ada orang ingat kau? Kau ingat aku, nanti aku lebih lagi ingat kau. Kau ingat aku duduk, kata Nabi dalam hadis kursi, ibarat Allah ingat kau ketika berdiri. Kau ingat Allah dalam satu majlis, ibarat Allah ingat kau dalam yang lebih ramai lagi daripada itu. Saya nak menggambarkan benar bahawa dikatakan kalau nak cari hati dan cari akal, kau baca Quran. Kita katakan bahawa susahnya lah nak buat ni, susah, tak kena ni, tak kena itu, tak kena. Maka kita baca Quran, kita jumpa dalam Al-Quran Allah kata inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah, kalau kita berfikir, bila kita memahaminya, kita membaca tafsirnya, memahami maksudnya, ada akal kena faham lah. Kalau akal tak faham, baca lah. Tapi dia tak memberikan kesegaran otak kita bergerak kan. Oh betul lah, Allah kata pada sesuatu yang susah akan ada kesenangan. Diulang lagi, yang susah akan ada kesenangannya. Nah, bila itu dia beri pula terapi lah pula kepada emosi kita. Jadi inilah dia yang dikatakan cara kita nak menyihatkan akal kita. Itu baru cerita yang pertama daripada 3 yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi. Jadi secara tak langsung akal kita itu diberi terapi melalui apa yang kita baca. Jadi tidak mudah akal itu overthink tentang sesuatu yang boleh membawa kepada apa-apa mental health, mental illness contoh kata. Yes, kita kadang-kadang jadi macam tu, baca Quran pun perangai macam-macam juga kan, selain daripada kita tidak memahaminya dan memuhasabah diri kita. Kadang-kadang kita jadi apa-apa yang kita sebutnya adalah perkara lumrahan biasa. Sebab itu Allah jadikan pula manusia itu tidak single, tidak sendirian, maka dijadikan masyarakat. Kau tak mampu fikir, let me help you to think for you.
mari kita tolong, apa kita boleh bagi pandangan, apa kita boleh bagi sumbang saran. So akal-akal orang lain juga membantu akal fikiran seseorang. Anak yang masih kecil tak tahu nak menggunakan akalnya dengan sempurna untuk menjangkau sesuatu, untuk buat keputusan sesuatu. Maka dia ada mak abah yang tolong didik akal dia, tolong didik cara hidup dia. Dia ada guru, tolong didik dia. Dia ada kawan-kawan, tolong ajar dia. Ni tak tahu ni nak gunakan Google Meet lah apa semua sekarang ni dah tahu pasal ada orang ajar kita. So akal-akal orang lain membantu akal kita, satu perkara kan. Yang keduanya, kita ada masa ke Prof? Saya Boleh lagi. cakap seorang aja kan. Boleh. Teruskan. So itulah kata Imam Al-Ghazali, cari hati kita tu kat situ, iaitu dengan membaca Al-Quran. Memang kalau nak cerita tentang membaca Al-Quran tu sesuatu yang tak akan habis lah ya, untuk kita ceritakan bagaimana dia boleh menjadi vitamin, suplemen kepada akal kita, selain dia memandu syariat kehidupan kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia kata, cari hatimu ketika kamu mengerjakan salat. Tengok bila kita kerjakan salat, is actually an exercise to our brain. Kita sebenarnya menggerakkan fikiran kita. Macam mana fikiran kita digerakkan ketika salat? Bukan sekadar hati kita dengan khusyuk, dengan niat, tapi akal kita kira 2 rakaat, 3 rakaat. Akal kita ingatkan dah baca Fatihah ke belum. Akal kita ingatkan nak baca surah apa. Ni yang musim-musim PKP ni, suami kena jadi imam tarawih kat rumah kan. Dia hari-hari fikir nak baca surah apa, takut anak nanti kat belakang, abang ni asyik surah ni je sampai dah malam tarawih yang ke-22 pun abang masih 3 kul je kan. Jadi ni tak boleh jadi ni kan. Abang fikir dia nak baca surah apa, sampai kadang-kadang tu yang orang buat joke tu, belum start Fatihah dah turun baca Wadduha. Sampai belakang kena beri subhanallah, kena ingatkan dia apa benda yang tak kena ni, rupanya tak baca Fatihah. Pasal otak overthink tentang aku pun nak baca surah apa. Rupanya dalam salat kita menggerakkan neuron-neuron dalam akal kita untuk mengingatkan tentang rakaat, tentang bacaan yang kita nak baca, tentang makna yang kita minta kepada Allah Subhanahu Taala. Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita tengah fokus. Inilah kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kata Maha Kaya memberikan semua kekuatan ini kepada kita. Ya, itu baru pada salat. Sebab itu scientific research pun dah ada. Universiti Malaya, saya pernah sekali berbincang dengan seorang Profesor Fatimah yang buat kajian tentang kaitan antara salat itu dengan kesihatan tubuh badan misalnya. Maka antara yang saya ingatlah lebih kurang diceritakan tentang sebaik-baik pergerakan aktiviti untuk otak adalah ketika seseorang itu sujud. Itu adalah aktiviti yang paling baik untuk kesihatan otak dia, iaitu ketika dia sujud, which is very great. Dengan kajian kita boleh buktikan secara saintifik betapa salat adalah cara kita menyihatkan otak kita sebenarnya, selain daripada diri kita, jiwa kita, fizikal kita yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaya Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdiri melakukan hidup kita sehari-harian, otak kita duduk di atas. Tetapi bila kita akur dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita letak otak kita di paling bawah sekali, dan the rest of your body, semua badan-badan you, anggota tubuh you ikut otak you turun, ikut kepala you sujud. Itu dah begitu indahnya bagaimana pergerakan-pergerakan itu kalau nak dikaitkan akal itu dengan syariat, kalau nak dikaitkan akal itu dengan kehidupan kita, dengan keluarga dan sebagainya kan. Dan saya habiskan ayat akhir sekali, diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, carilah hati kamu, berarti carilah akal kamu, hidupkan, sihatkan akal minda kita, fikiran kita itu dengan banyak mengingati mati. Jadi kalau dalam rumah tangga pun, ya memang masalah kita sentiasa ada, ia akan dilalui oleh sesiapa, tetapi satu cara kita untuk balancekan kerisauan, keresahan dalam hati kita ialah kita ingat mati.
Cuba kita bayangkan mereka yang telah diambil oleh Allah SWT dalam kerana jangkitan COVID-19 contohnya. Bagaimana dia pergi, sekelip mata kita lambai dia di rumah, kemudian dia tidak balik lagi. Dan bagaimana kita fikirkan dia pergi pula tanpa ada sesiapa di sisi dia. Tak ada siapa yang ahli keluarga seorang pun tak dapat lagi lihat wajah dia. Jadi mungkin dengan mengingati mati itu, dalam kesibukan kita dalam rumah tangga ni, suami baik, anak baik, isteri baik, kita boleh memuhasabah diri. This is the peranan akal. Maka akal kita pun bermain. Ya Allah, aku penat, aku sibuk, aku itu ini, suami isteri, suami tak pedulilah, apalah, anak tak pedulilah. Dan kita terfikir, mereka ada depan mata aku. Berbanding lagi orang yang sudah berhadapan dengan orang yang dia sayang tapi dah tak ada dalam musim Ramadan ini. It's a history to them. Pergi pula dalam keadaan begitu. Akal kita cuba membayangkannya, menjangkaukannya. Sesuatu yang tak terjangkau di fikiran orang kata kadang-kadang. Tetapi it's a reality dia berlaku. Rupanya dengan mengingati mati orang lain. Sebab itu satu perkara yang boleh menguatkan kesihatan minda kita dengan bersyukur kepada Allah SWT ialah dengan ingat mati. Aku buatlah apa yang aku mampu, lakukanlah walaupun aku tak kuat, walaupun aku ada serba kekurangan, walaupun dalam hati ada macam-macam, aku nak buatlah kerana aku tak tahu bila aku mati. Dalam keadaan bagaimana aku meninggalkan dunia ini. Jadi, itulah nanti kan sedih pula kan, macam tu lah. Saya nak ingatkan itu sebenarnya hakikat betapa pentingnya kita mengingati mati itu. Sebab itu hukumnya sunat untuk mengingati mati yang boleh membawa kita kuat untuk melaksanakan amal-amal salih dalam hidup kita. Sebab itu lawan bagi akal yang tak sihat ialah akal yang terburu-buru. Lawan bagi akal yang tak sihat ialah akal yang terikut-ikut, akal yang mengikut nafsu. Ini lawan-lawan dia, ya. Akal yang tak digerakkan kepada kebaikan, akal yang negatif, fikiran yang negatif. Sebab itu Nabi dalam satu riwayat yang mengatakan wattinu ala anfusikum. Kamu mesti ada self resilient, ada jati diri. Jati diri itu bukan pada kekuatan kakinya, tangannya, tubuhnya. Tapi self resilient, it starts from hati kamu, minda kamu, akal kamu. Itu yang menyebabkan kita boleh berpegang kepada kekuatan diri seseorang. Okey, baiklah Prof. Saya pun bila dengar banyak perisian ilmu yang sangat tinggi daripada Prof ni, saya duk sukatlah keupayaan mental saya dengan nilai iman. Kadang-kadang tu, tapi bila Prof dah rangkumkan semua hubungan otak ni dari perspektif syariat dan juga bagaimana kita ada mekanisme, metodologi bagaimana nak kuasai akal kita dengan kayanya iman, dan kita boleh guna seminit pun tak apa, janji kita macam Prof kata tadi seluruh tubuh akan buat full submission to Allah bila kita sujud. Itu sangat touching lah Prof, sebab yalah, sentiasa kita gah dengan otak kita di atas. Kadang-kadang kita lupa, tak sedar diri, sentiasa rasa besar. Tapi bila kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sujud dan kita fikir layakkah kita ni nak macam sekarang ni menghambanti Lailatul Qadar dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya sayang nak lepaskan Prof. Saya InsyaAllah pun sama. sebab saya faham penonton di luar sana mendambakan ilmu-ilmu sebegini dalam kita menambah baik syakhsiah kita. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Cuma Prof, satu lagi saya rasalah, dan apabila kita nak menyentuh aspek keupayaan akal ni, kadang-kadang kita sebagai masyarakat Islam, kita disanggah, kita dicabar oleh mereka yang bukan agama Islam ni sebab they are non-believers. Macam kita faham ada kaitan antara akal dengan hati dan juga ilmu dan selain daripada itu. Tetapi mereka ini tetap menunjukkan perilaku dan sumbangan mereka bagi kepada masyarakat tu very huge, besar, tanpa mereka relate dengan believers kepada creator dia. Jadi di sinilah saya rasa pemerkasaan kita sebagai ilmuwan, sebagai orang Islam, mestilah orang kata apa, sentiasa rasa yakin dengan apa yang kita imani, yang kita yakin, kita
kita kena faham apa Al-Quran yang kita baca supaya kita boleh terjemahkan juga perilaku kita, sumbangan kita lebih baik beyond Prof, beyond. Sebab sekarang ni walaupun macam non-believers ni mengatakan akal mereka lebih baik kerana menghasilkan ciptaan-ciptaan sains yang hebat. Tapi kita masih lagi boleh mencari gap dalam sains dan teknologi yang hebat ini ada nilai-nilai insaniah yang sangat kurang. Mesti kena fikir kat arah itu dan bagaimana kita sayanglah kalau kita orang Islam pun kita lemah. Betul. Kita dah rasa orang kata apa pasrah jadi saya rasa kupasan saya amat berharaplah kupasan kita tidak berhenti di sini sahaja Prof. Dan saya mengambil kesempatan di sini Prof untuk mengucapkan banyak terima kasih kerana sudi oleh Profesor Baitul Mal dan juga seluruh penonton yang meluangkan masa bersama kita. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Jadi sebelum saya berakhir, saya ingin menyentuh sikit bahawa kita ada pusat wakaf intelek di kolej ni. Kita bersama-sama membuat kebajikan kepada pelajar-pelajar untuk mereka boleh membawa ibu bapa mereka ke arah lebih baik, mendekat menjadi takwa. Dan untuk pelajar-pelajar sebagai rektor KPB sendirilah, pelajar-pelajar yang ingin belajar di kolej, pintu sentiasa terbuka. Kita ada banyak aktiviti dan Prof Sharifah sendiri pun akan bersama kita selagi saya menjadi rektor ni, insyaAllah lah. Terima kasih. Kita akan dapat di Kolej Profession Baitul Mal. Kita ada para akademik yang ilmuwan, kita ada pentadbir yang berpengalaman Di sini ada lain Prof Macam saya di IPTA dah 20 tahun. Di sini satu benda yang ialah banyak yang kita boleh buat di sini dalam konteks ramai lagi orang Islam yang perlu dijaga. Especially bila kita berhadapan dengan mereka yang tidak mempunyai peluang macam kita. Kadang-kadang tindakan dan motivasi itu kurang. Jadi di situ kita sangat berperanan lah untuk memberikan mereka galakan untuk sama-sama berjuang dalam mencari ilmu ini, insyaAllah. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi